was he a good MB? Siapa? Azmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mendengar dan menonton edisi khas Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, kita minggu lepas hanya keluarkan satu episod saja dan ramai yang komplain. Ramai yang komplain. Dan atas sebab itu kita KS Strikes Back minggu ni. Betul. Dengan bukan 2 tetapi mungkin 3 ataupun 4 episod. Oh really? I think so. Ya. Tetapi yang episod khas yang sudah pun diwar-warkan episod ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor nanti. Betul. Dan selepas ni episod dengan Datuk Seri Azmin Ali. Ya. Ada Syaril yang tanya, why don't you have them on together? Kenapa tak serentak? But we feel, saya rasa kalau hal debat ni nombor satu, tak semua orang minat dan tak semua orang akan setuju. Saya tak pasti 2 orang tu akan setuju pun. Dan sebab lain adalah model podcast kita ni, I think it works. Where kita bertanya soalan berdasarkan pengalaman kita, insight kita dan cara kita tanya mungkin lain daripada media yang lain. And I think that's why we maintain the format. So sebelum kita jemput MB Selangor untuk tampil pada episod kali ini. Tak ada surprise sebab kita dah bagi tahu. Kita dah bagi tahu dah, tak apa. He's going to come on in a bit. Kita nak bincang beberapa isu lah sebab minggu lepas kita hanya satu episod saja. Ada beberapa isu Syaril yang timbul sewaktu kempen pilihan raya negeri ini. Mungkin saya nak mula dengan satulah iaitu penggunaan kemudahan kerajaan. Sebab bersih NGO berkenaan dengan free and fair election ni telah pun membuat kenyataan menegur PMX atas penggunaan helikopter kerajaan. Ini susulan daripada PM menjawab, ini heli kerajaan, PM boleh pakai, yang hang nak sakit hati kenapa? Ini PM yang cakap lah. Dia cakap macam tu? Dia cakap begitulah. Ini quote ya. Dia kata saya naik heli ke Jeneri. Dia pergi kawasan sahabat Yu Sanusi. Mereka marah, kenapa naik heli? Sekarang ini heli kerajaan, yang hang nak sakit hati kenapa? So dia cakap begitu. So bersih keluar. Kata janganlah pakai kemudahan kerajaan untuk kempen, political party campaign ya. Dan ini telah menimbulkan polemik, debat di media sosial. Ada yang kecam PM sebab dulu PH yang mengatakan bahawa BN menyalahgunakan kemudahan kerajaan. Ada yang kata dia Perdana Menteri, dia layak dan berhak untuk menggunakan helikopter sebab antara program yang dia hadir pada hari tersebut di Kedah adalah program di Felda. Syaril pun pernah bekerja di Pejabat Perdana Menteri. Mungkin ada pendengar dan penonton yang tak berapa arif tentang perkara ni. Memanglah, this is the oldest trick in the book lah. Ini semua orang yang kerja dalam kerajaan tahu ya. Pusat ke kerajaan negeri ke nak menghalalkan you punya Perdana Menteri ataupun you punya Menteri Besar untuk menggunakan aset kerajaan, selitkan dalam jadual sewaktu kempen pilihan raya itu satu program government program. So boleh dihalalkan guna helikopter, pergi ke Jeneri, hadir program Felda sekejap, lepas tu pergi bagi ceramah politik. Habis cerita. So saya nak kata kepada mereka yang kecam PMX, terutama daripada Barisan Nasional, kita pun buat dulu. Kepada PH yang kata dia hadir program Felda, come on lah, ini saya rasa this is a trick lah. Syaril, we know this. Letakkan, selitkan satu program kerajaan, halalkanlah penggunaan helikopter tersebut. Saya rasa apa yang KJ maksudkan adalah Perikatan Nasional yang sekarang dia. Perikatan Nasional buat benda sama jugalah. Dulu buat benda yang sama. So both sides just grow up. Dan untuk PH, daripada banyak senarai benda yang you all can defend, this is not the main thing lah. Banyak lagi benda lain yang die on this hill. Okay, apa lagi? Tapi KJ, bukan itu saja. Bila saya terkejut bila KJ katakan dia jawab macam tu, hang nak sakit hati sebab apa? That was not the only instance. Itu bukan satu-satunya episod pada minggu ni yang nampak PM marah lah
Dia marah apabila dipersoalkan ataupun ditanya sesuatu soalan. Yeah. Kerana yang tular baru-baru ini ialah satu forum ataupun dialog temu Anwar, program banyak bersama dengan student, di mana sekali lagi beliau ditanya oleh seorang pelajar bukan Bumiputera berkenaan dengan kota dalam universiti. Di mana dia jawab serupa macam mana dia jawab dalam universiti yang lain. Saya tak ingat universiti mana yang dia buat, mungkin dalam sebulan dua dulu. Tapi poin dia adalah tone dia, intonasi PM agak aggro lah kalau kita cakap ni, agak agresif terhadap yang tanya soalan tu. Saya tak pasti KJ nampak tak? Ya, pelajar itu boleh dikatakan diherdik. Ya. Sebab nada PM tu agak tinggi lah. Not tinggi lah, agak agresif. Agresif. Why? Well, okay, kalau kita baca komen-komen. Ada yang kata kita kena tengok the full video. Saya dah tengok the full video. Okay, kalau kita baca komen daripada PN dan juga kepada yang atas pagar ni, ramai yang kecam PM lah. Tapi kalau kita pergi ke Darul PH, iaitu Twitter, memang semua... dia dah berbaris dah. I think they bend over backwards untuk defend lah. Dia kata watch the whole video. Pun dah kita tengok whole video. Jangan dia yang tanya tu adalah dewasa, dah boleh undi pun, usia 18 tahun. Jangan mollycoddle. Jangan jadi snowflake, macam-macam lah. Oh man, I mean, if we had this amount of bending over backwards like a gymnast to defend us, hebat dulu. Hebat dulu. Unfortunately, we didn't. Yeah, unfortunately we didn't. I mean, come on lah. I mean, takkanlah benda macam ni kita tegur sikit. I'm sure he had a tough day. Saya nampak PM going all over the place, pergi sana ke sini. Dan mungkin soalan tu dia dah dengar banyak kali dah. Dan just fed up sikit lah. Just fed up sikit lah. He's human. He's human. Dan kita kena bagi allowance kepada even Perdana Menteri to sometimes have an off day. Dan tolong jangan cakap lah that he was the only one that's going to tell a hard truth. Saya pernah dengar ramai Perdana Menteri semua yang cakap tentang hard truth ni, including PH punya idola Tun Dr. Mahathir. He's the father of hard truths. So when it comes to Malay rights, exactly. and Malay privileges. Don't say that Anwar is the only one saying hard truths lah. So I think defend your Prime Minister, defend. Tapi we are defending also. Basically, we were saying that he had a bad day. He had a bad day. Don't overdo it sampai orang sampai orang meluat. Pro tip, you only have few days left. Okay, so Syaril rasa pilihan raya negeri ni hambar sedikit berbanding dengan PRU ke macam mana? Dia susah nak jawab KJ sebab ni kali pertama kita duduk luar kan. Betul. So kita pun tak tahu, is this normal? Maybe selama ni kita duduk sibuk PRN, kita ingat PRN tu hangat dan sebagainya. Maybe for outsiders it's always been like this, which is like not really exciting. Adakah Syaril hadir di mana-mana ceramah secara senyap-senyap menyamar sebagai seorang belia tempatan? Setakat ini belum. Dan ada dalam beberapa hari lagi mungkin saya akan cuba muncul dengan rahsianya. Kalau ni lah. Okay. Saya rasa saya boleh menyorok lagi. I don't think KJ you can. Saya rasa following KJ jauh lebih besar daripada saya. Okay. Walaupun saya mungkin lebih handsome. Kalau anda layak untuk mengundi bagi PRN kali ini, kami di Keluar Sekejap selalu menggalakkan supaya keluar mengundi lah. Macam mana pun keluar mengundi, sebab ini hak diberikan kepada kita sekali dalam 5 tahun untuk Parlimen dan negeri, dan jangan sia-siakan hak tersebut. Sebelum kita break, saya ingin menyampaikan sedikit berita sedih, iaitu berkenaan dengan salah seorang daripada penerbit Keluar Sekejap, Bobby ataupun Raja Syaril, telah pun kehilangan ataupun telah pun anak saudara kepada beliau baru saja meninggal dunia beberapa jam sebelum kita merakamkan episod ini. Kita ucapkan takziah kepada Bobby dan keluarga beliau. Kita harap mereka tabah dan kita doakan agar roh anak saudara kepada Bobby dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.
Kembali kita ke episod khas Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan dan saya KJ. Dan kali ini macam kita sebut tadi, kita ada tetamu khas yang kita dah pun iklankan. Yes. Tak lain tak bukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor. Selamat datang Yang Amat Berhormat. Thank you. Terima kasih. Welcome. Syaril. So Yang Amat Berhormat, ini adalah edisi khas yang akan ke udara pada minggu kedua kempen PRN. Okay. Sebelum kita mula dengan soalan-soalan panas-panas kita ni, nak tanya sikit, setelah seminggu kempen PRN berlalu, how's it going? So far okay. Saya rasa kita dekat right track. Cuma bezanya kali ini as a government di federal dengan di state, kita bermula agak lewat berbanding dengan rival ataupun Perikatan Nasional. Kalau ikut day campaign mereka, saya kira dah dekat 46 hari. Day campaign kita dalam sekitar 30 hari. Namun begitu, saya percaya kita juga baru selesai 6-7 bulan selepas pilihan raya umum. Jadi sebahagian pertemuan dengan rakyat dan sebagainya itu masih lagi berbekas dalam fikiran mereka. Dan saya rasa daripada masa ke semasa kita semakin pick up, terutamanya dalam menjelaskan isu dan juga menawarkan untuk 5 tahun akan datang, khusus di negeri Selangor. So saya rasa dalam tempoh seminggu terakhir ini last lap yang penting untuk kedua-dua rival, sama ada kita dapat convince ataupun memastikan penyokong kita, sebab Selangor telah melahirkan kumpulan pragmatic voters. Jadi mereka boleh berubah arah kalau kita gagal menerangkan dengan jelas dan tepat. Ya, Datuk Seri, mungkin kita akan masuk ke topik-topik Datuk Seri ni. Tahap tenaga macam mana so far? Okey, masih lagi sihat. Masih sihat. Suara rasa macam dah halus sikit. Walaupun orang banyak pergi social media, tapi saya rasa face to face, melalui face to face ceramah tu ada excitement yang beza. So saya kena pergi jugalah meronda 4 tempat satu malam. Okey. Yang Muhammad, kita akan cakap pasal PRN dan hal-hal yang sewaktu dengannya nanti. Cuma dalam setiap episod yang kita ada tetamu ni, kita suka bagi peluang lah untuk tetamu mungkin bagi sedikit latar belakang. Cuma saya boleh bacakan benda yang mungkin ramai orang tahu. Datuk Seri Amiruddin Syari, umur 43 tahun, pemegang ijazah sarjana muda sains di Universiti Putra Malaysia, aktif dalam IKD yang sinonim dengan keadilan. Semua ini mungkin ramai orang tahu. Mungkin Datuk Seri boleh terangkan sedikit. Tapi salah satu perkara yang selalu orang kritik lah ialah Datuk Seri lahir di Pontian, Johor, membesar di sekolah menengah pun di Benut, di Pontian. Macam mana Datuk Seri handle kritikan-kritikan itu? Saya rasa Selangor ni memang satu tempat yang boleh dianggap melting pot lah. Jadi kalau ikut sejarah penubuhan negeri Selangor, awal-awal zaman kerajaan awal, pertabalan Sultan ini datang daripada Perak. Dan Menteri Besar pertama masa itu mungkin bukan dipilih ataupun melalui sistem pilihan raya, juga datang daripada negeri Perak. Dan dengan sebab itu juga Selangor menjadi host kepada ramai orang yang datang daripada pelbagai negeri, termasuk Sabah dan Sarawak. So kepelbagaian dengan masyarakat yang berbilang kaum itu sebenarnya bukan satu kekangan untuk menjadikan anak jati tempatan itu sebagai perkiraan besar. Yang pentingnya, adakah kita boleh menawarkan serta melaksanakan tugas dengan baik, menjana ekonomi dan menjaga kesejahteraan. Datuk Seri, saya nak tanya sikit sebab saya kenal Datuk Seri, kita kerjasama masa COVID dan saya rasa ada hubungan yang baik dan kerjasama yang bagus waktu kita menjalankan tugas search capacity dan sebagainya, memvaksinasi penduduk di Selangor, and I appreciate that, thank you, we had a good relationship. Jadi apa yang saya nak tanya ni datang daripada niat yang baik lah, bukan saya tanya soalan yang panas ataupun nakal, tetapi bila saya tengok latar belakang politik Datuk Seri sebelum tahun 2018, Datuk Seri adalah Exco Sukan di Selangor. Dan sebenarnya Datuk Seri punya kemunculan dalam politik ni agak mendadak. Sejak tahun 2018.
menjadi seorang mentee, nanti kita akan sentuh kepada bekas menteri besar, daripada almost nowhere, walaupun I knew you then, walaupun almost from nowhere, muncul tiba-tiba sebagai menteri besar, bertanding AMK tapi kalah dengan Nik Nazmi, tapi muncul sebagai menteri besar. Sekarang ni naik Presiden Keadilan, Presiden kanan naik Presiden kanan Keadilan. The only other person yang ada career yang mendadak macam ni, yang menjadi mentee kepada seorang menteri besar adalah Sanusi Makno. Dia sama. Dia supol bekas MB. Dia supol Ustaz Azizan dulu. Jadi lebih banyak bersamaan daripada perbezaan. So saya nak MB explain sikit macam mana MB handle kemunculan yang sangat sudden, yang mendadak ni, tiba-tiba daripada Exco Sukan jadi menteri besar. Pertamanya saya terima realiti dulu. Realiti bahawa nama saya tidak sehebat Khalid ataupun Azmin. Itu realiti pertama yang saya harus tanam dalam fikiran. Dan yang kedua, maknanya kita kena bekerja sebagai satu pasukan. So pendekatan yang saya buat, yang saya rasa beza dengan Khalid dan Azmin, saya jarang memperkenalkan diri saya. Sebaliknya saya membawa nama Selangor dan juga pasukan. So approach berpasukan tu menjadi salah satu daripada tim penting ataupun menjadi resepi penting untuk saya melaksanakan tugas. Kedua, saya juga meletakkan keutamaan. Kalau ketika COVID sebagai contoh, saya kerjasama dengan KJ, dengan Datuk Seri Ismail sebenarnya sangat rapat. Malahan dengan Datuk Seri Hamzah beberapa kali juga saya adakan pertemuan. Sebab saya tahu pada ketika itu keutamaan kita adalah handle COVID. So keutamaan tu biasanya saya setkan dulu setiap moment dan period. Okay, saya kena handle, saya kena tangani. Dan Alhamdulillah sebenarnya kalau di Malaysia ni kita buat kerja dengan bersungguh-sungguh, kita proofkan dengan betul, di samping elakkan kontroversi yang bukan-bukan, saya rasa orang akan appreciate. Kalau tidak sekarang pun mungkin selepas ini atau sampai bila masa kita tiada. Datuk Seri surprise ke dapat kedudukan naib presiden yang tinggi dalam pemilihan keadilan? Dalam pemilihan baru ni sebenarnya tidaklah begitu surprise sebab sebelum tu saya bertanding selaku MPP ataupun MT. So di MT tu saya juga highest vote. Dan posisi menteri besar pada ketika itu sedikit memberikan kelebihan berbanding sekarang. Saya rasa ada ramai menteri-menteri, tapi saya percaya bahawa ahli parti melihat komitmen, tugas dan fungsi saya sebab saya terlibat daripada bawah. Saya bersama dengan mereka tidur di bilik gerakan dan sampailah jadi menteri besar, sampai jadi wakil rakyat. So sikap menyedari diri saya sebagai orang yang tidak ada nama itu mungkin meletakkan saya mudah diterima oleh Akak Umbi. Saya tertarik apa yang Datuk Seri kata tadi, mengakui bahawa nama tidak sehebat Khalid ataupun Azmin. Dan saya boleh sahkan KJ sebenarnya waktu masih aktif dalam UMNO Selangor, antara problem kita nak serang MB Selangor ni susah sebab dia tak muncul. Jadi betul lah apa yang dia kata tu, apa yang tetamu kita katakan, dia banyak main konsep Selangor ataupun sepasukan. Jadi mungkin itu strategi yang telah membuahkan hasil sebelum ini. Cuma kalau Datuk Seri katakan tentang prestasi 5 tahun kebelakangan ini, apa yang membanggakan MB Selangor sendiri tentang prestasi kerajaan negeri? Your most proud achievement lah. My most proud achievement, saya berjaya maintainkan Selangor as a economic powerhouse of Malaysia sebagai gedung ekonomi terbesar dan menunjukkan peningkatan yang baik. Yang kedua, saya percaya saya berjaya mendepani krisis yang bertimpa-timpa dalam satu masa. Political crisis 2020, pandemik dan juga bencana alam banjir dengan agak lancar walaupun ada sikit kekurangan di sini sana. Dan yang ketiga, saya rasa saya dapat jaga political stability di dalam negeri Selangor, terutamanya di dalam Pakatan Harapan. Sebab macam saudara KJ dan Syaril maklumkan tadi, awal-awal orang ada skeptikal terhadap kesetiaan, kebolehtahanan saya dan kemampuan saya. Jadi di saat itu saya rasa
political stability sampai masuk ke pintu pilihan raya tu orang kata kita berada dalam upper hand ataupun sedikit ada kelebihan walaupun kita berdepan juga saingan yang agak getir pada kali ini. MB sebut antara pencapaian yang paling membanggakan adalah Selangor kekal sebagai kuasa ekonomi utama negara Malaysia. Tapi bukankah itu default? Letak siapa pun jadi Mentiusa, Selangor ni akan kekal sebagai negeri nombor satu dari segi economic powerhouse. Zaman dulu, zaman Ketoyo pun nombor satu juga. Dan saya masih lagi ingat ada tetamu yang datang, sekali lagi Sanusi, dia kata MB cuci tangan je. Sebab Selangor ni, whoever is there, janji tak screw up betul-betul lah. Selangor akan kekal sebagai powerhouse. You don't have to do much. Ya, tapi saya ada berbeza saya dengan menteri besar yang lain ialah saya berdepan dengan 3 serangkai krisis yang sangat mencabar saat pandemik sebagai contoh, saat banjir besar dan juga hubungan federal dengan state yang turun naik dengan sangat sudden atau sangat tiba-tiba. Itu suasana yang tak ada ataupun suasana yang tak timbul. Dan kemampuan kita menjana dengan orang sebut bahawa saya tak berkemampuan, saya orang biasa dan sebagainya itu, saya percaya itu satu big step for me dalam politik, dalam karier yang wajar saya tuliskan satu masa nanti. Cuma pada masa yang sama, adakah MB setuju bahawa mungkin tak fair lah untuk compare Selangor dengan negeri-negeri lain macam Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya? Dalam setengah aspek, yes. Tapi dalam setengah aspek yang lain, saya tengok ada beberapa artikel buat comparison sebagai contoh. Pendapatan kita sekitar 2 bilion. Paling tinggi 20.5, 20.6. Tapi Terengganu juga berpendapatan 1.8 bilion hasil daripada wang ehsan ataupun royalty yang mereka miliki. Penduduk jauh lebih kurang daripada penduduk jauh lebih kurang dan sebagainya. Tapi maknanya bagaimana ala tuju ekonomi dan sebagainya itu harus ditentukan. Sebab tu Selangor mengambil langkah ke depan, mengambil peluang daripada COVID-19 untuk kita rethink dan review pendekatan kita. Sebab itu kita lancarkan sebagai contoh RS1 ataupun rancangan Selangor pertama yang menggariskan plan-plan hala tuju negeri Selangor untuk 5 tahun semenjak 2022 sampai 2026. Saya nak join apa ni yang MB sebut tadi, Datuk Seri sebut tentang RS1. Ya. 4 teras, 200 lebih inisiatif, 5 pemangkin dasar dilancarkan pada tahun lepas. Kalau dia tahun ni jadi diluncurkan, tahun lepas dilancarkan. Tapi problem Datuk Seri, nobody knows about it. Ya. Kalau selain daripada polisi net macam kita orang ni, memang ni lah orang politik, orang polisi akan tahu. Ya. Saya pun tak tahu itu ni semalam Syaril message saya nak tanya MB pasal RS1. Saya kata what is RS1? Actually it's a big deal kan. It's a big deal ya. So hari ni saya dah baca lah RS1. Dia macam Malaysia ada RMK. Ni first time Selangor state nak ada rancangan 5 tahun. Tapi nampak tidak dipercakapkan oleh even politician dalam Selangor ataupun dalam kerajaan negeri sendiri. Adakah itu satu isu yang Datuk Seri kena berbetulkan? Ya, kita kebetulan tarikh. Sebenarnya kita nak lancarkan RS1 ni sebenarnya pada tahun 2020. Tapi akibat daripada pandemik, jadi kita tangguhkan RS1 tu sampailah tahun 2022. Dan ia adalah attempt saya yang pertama untuk membuat direction sebaik masuk pejabat pada tahun 2018. Sebab tu kalau tengok RS1 tu bukan sudden datang. Ia bermula daripada dasar yang saya sebut klusterisasi ekonomi dan diangkat perlahan-lahan menjadi alignment beberapa program kebajikan kita dan diikuti dengan rancangan Selangor pertama. Dan bila dilancarkan bulan 8, kita berdepan dengan pilihan raya bulan 11. Dan sekarang pula masih lagi berdepan dengan pilihan raya negeri. So tarikh masa diumumkan tu bagi saya tak mencukupi untuk kita betul-betul turun ke bawah untuk memberikan penerangan dan juga memberikan sedikit excitement. Tapi daripada segi pencapaian ekonomi, kalau saya nak sebutkan, di tahun 2022 lonjakan sumbangan kita kepada KDNK mencecah ataupun meningkat 0.7%. Itu adalah dalam sejarah Selangor yang kedua tertinggi. Masa tertinggi adalah masa zaman Ketoyo, saya rasa ada peningkatan sampai 1% our state contribution to the federal GDP. Dan ini adalah tanda-tanda bahawa business community terutamanya sangat tertarik dan ada segmen bisnes dan perniagaan dan juga ekonomi di akar umbi. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan kepada pendengar kita, sebab bila kita dapat pelaburan,
banyak pihak yang akan cuba claim mileage lah. Kerajaan pusat, kerajaan negeri, MITI, investment promotion agency yang berpuluh-puluh yang ada. So yang masuk kat Selangor ni, saya ambil contoh lah Tesla baru ni. PM yang bawa Mas Elon melabur di sini. So macam mana Datuk Seri boleh kata ini pencapaian Selangor, sedangkan yang take credit sebahagian daripada pelaburan ni adalah MITI dan juga Kerajaan Persekutuan? Ya, yang saya sebutkan tadi spesifik bila kita lancarkan konten-konten ataupun item dalam RS1 tu. Antaranya yang besar adalah IDRIS, Integrated Development Region in South Selangor atau at South Selangor. Di mana di sana merupakan kawasan Anjung Selatan ni antara yang paling vibrant sebab ada KLIA dekat dengan nilai dan sebagainya. Jadi di sana saja selepas kita launch, kita sedang negotiate bersama-sama dengan Sam Darby, dan dalam pada masa yang sama ada lebih kurang 1,000 ekar daripada Genting ingin membuka dan menyambung saranan kita untuk membuatkan industrial park. Dan pada masa sekarang pun NCT melaksanakan atau membuat Smart Managed Industrial Park yang pertama di Malaysia, dan daripada 200 ekar pertama yang dilancarkan telah diisi lebih kurang 60-70%, walaupun baru dilancarkan kurang daripada setahun. So saya kata gerakan-gerakan ekonomi itu not necessary Tesla ataupun Starlink dan sebagainya yang datang, tetapi extra effort ataupun tambahan nilai yang dibuat oleh kita di peringkat negeri itu mendapat sambutan, dan daripada situlah sebenarnya kita dapat lonjakan. Sebelum tu kita punya increase ataupun peningkatan sumbangan kita 0.3 to 0.5. Di tahun 2000 kita punya national GDP sumbangan kita 24.3. Di tahun 2021 sumbangan kita sekitar 24.8, 0.5. Sebelum tu naik 0.1, 0.2. So saya nampak % plus peningkatan menjadi 0.7 pertambahan tu adalah respon balas business community terutamanya terhadap RS1. Pelaburan yang Datuk Seri nampak masuk contoh dekat Idris kan. Saya suka Idris ni sebab dia area yang bersempadan dengan Negeri Sembilan, dengan Bandan Stack, balik kepada Greater Klang Valley lah. Tapi pelaburan yang Selangor bawa masuk ni, adakah masih lagi menggunakan Selangor sebagai tapak untuk menjadi kilang kepada dunia? Ataupun dia punya nilai pelaburan tu agak tinggi sikit? Ya, sebab itu memang kita berharap agar kemasukan yang kualiti dengan nilai pelaburan dan juga teknologi dapat sampai di sana. Jadi beberapa syarikat daripada China terutamanya sedang menunggu untuk replacement. Ini isu besar selepas perang dagang di antara Amerika dan China. So beberapa syarikat-syarikat teknologi sebagai contoh baru menyatakan minat, dan ini akan memberikan cabaran kepada kita untuk sumber manusia. So sebab itu dalam salah satu tawaran kita untuk 5 tahun ke depan adalah membangunkan ekonomi bukan based on pelaburan yang datang, tetapi based on human capital ataupun human resource yang kita bangunkan. Malah saya baca antara janji utama yang MB war-warkan adalah 100,000 peluang pekerjaan untuk 5 tahun akan datang dengan gaji yang tinggi. Macam mana nak mengisi tu, gaji yang tinggi tu? Ya, sebab itu saya tekankan tentang pendidikan, education sebagai base itu. Saya tengok lawan saya, rival saya menawarkan dengan menggunakan investment datang. Tapi dilema saya selalu saya hadapi bila bertemu dengan pelabur, mereka nak skill set tertentu dan kadang-kadang kita tak mampu menjanjikan hal itu. Contoh tu sih? Kadang-kadang dalam sektor pembuatan kapal terbang ataupun aircraft, aerospace industry, 62% berada di Selangor. Jadi beberapa aspek-aspek untuk technician dan juga engineer tertentu yang mahir betul kita tak dapat capai dan sediakan dengan jumlah yang besar. Walaupun sebenarnya ada permintaan yang sangat tinggi. Sebab itu saya mulakan dengan latihan teknikal vokasional. Kita tukar College in Pen sekarang menjadi STDC. Di STDC sekarang, selain daripada kita buat teknikal vokasional yang biasa, pasang batu bata, perapian dan pendandanan, masakan dan sebagainya, kita dah deal sekarang dengan Apple, dengan Siemens dan juga dengan Festo. Tiga-tiga ni memang machinery dan teknologi dalam sektor pembuatan maupun sektor pembuatan berteknologi tinggi. Dan dalam tempoh
8-9 bulan sekarang dah dekat 1,000 orang dilatih, dan kebanyakan mereka memasuki sektor automotif yang telah bekerja untuk reskilling dan upskilling, dan kita juga memberi latihan kepada graduasi untuk mereka masuk bidang teknikal dan vokasional. Bulan 9 ni, hasil lawatan terbaru di Amerika Syarikat, saya percaya agreement kita hampir siap dengan The South System. The South System ni kalau ikut maklumat mereka lah, tapi kalau saya tanya Zeman, mereka juga mengaku begitu. Dia kata 100% pembuatan kereta di Malaysia menggunakan The South System sebagai imbasan terhadap reka bentuk dan juga yang dipanggil twin digital lah. Saya pergi tengok macam mana dia bergerak. Dan ini kalau kita dapat buat, sebenarnya kita akan dapat menyediakan peluang pekerjaan yang lebih tinggi dan mengisi permintaan yang masih tinggi, terutamanya di bidang aerospace. Model yang menarik adalah di Pulau Pinang. Dia ada Penang Skill Development Center. Dah lama wujud dan kerajaan negeri cuba padankan supply pekerja dengan permintaan daripada industri. Satu lagi yang saya nak tanya dari segi IKS. Sebab ramai yang kata bila kita bawa masuk pelabur-pelabur daripada luar negara ni, MNC dan sebagainya, kita nak kena sediakan vendor tempatan untuk membekalkan whatever lah dia punya supply chain. Apa perancangan Selangor untuk memastikan local players dapat membekalkan supply chain ni? Bagi saya, kalau IKS SME inilah ya, saya rasa untuk dalam kapasiti negeri agak terhad sebenarnya, sebab kitaran perniagaan mereka telah cecah 5 juta dan ke atas kan. Yang banyak negeri-negeri sebut IKS tu banyaknya sebenarnya micro business. Tu kitaran 300,000 sampai 5 juta. Dan sebenarnya IKS ni lah sebenarnya yang memang kita perlukan dana yang lebih besar, dan pendanaan yang besar ni sebenarnya kita memang perlukan kerjasama yang sangat erat dengan kerajaan persekutuan. Sebab pendanaan, latihan dan juga sumber manusia lah. Saya ingat perkara-perkara tu akan jadi isu utama, terutamanya untuk digitalisasi. Sebab tu one of the offer yang kita berikan juga adalah grant padanan digital. Sebab transformasi digitalisasi ni sebenarnya jadi enabler penting untuk kita menggerakkan IKS kita meet the target ataupun dapat memenuhi kepada keperluan-keperluan yang ditawarkan bila syarikat multinasional datang ataupun bersyarikat berkapasiti besar tiba di Selangor. Tok Sri, mungkin sebagai antara yang akhir dalam konteks 5 tahun kebelakangan ini, antara isu yang juga menjadi kontroversi adalah soal Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam dan ramai pengundi di Selangor juga adalah peminat bola sepak negeri Selangor. Terbaru yang mungkin peluang untuk Datuk Seri perjelaskan adalah rancangan yang kita faham diumumkan syarikat MRCB yang akan menanggung kos pembangunan tanpa gunakan dana awam. Dan syarikat itu akan diberikan land swap pertukar. Ada tak sebarang kemas kini update tentang status dah identify ke tidak tanah mana yang mereka akan dapat, dan adakah timeline kekal 2026 seperti mana yang dijanjikan sebelum ini? Kita tetapkan 2026 sebagai tarikh siap keseluruhan stadium sebenarnya, dan kita dah kenal pasti berapa keping tanah, tapi sebab pilihan raya saya rasa kita tangguh keputusan tu untuk diputuskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri kemudian. Tapi kita dah identify dalam 13 ke 20 keping tanah, sebab idea asal membuat bangunan stadium yang baru ataupun refurbish stadium dan sekeliling stadium itu dijadikan kawasan pembangunan. Tapi melihat kadar kesesakan di Bandaraya Shah Alam sebenarnya, situ di antara tempat paling congested. Jadi berdepan juga dengan beberapa isu seperti banjir. Jadi kita membuat keputusan biarlah kawasan itu menjadi stadium yang serbaguna. Ada beberapa kemudahan seperti Dewan Teater dan juga tempat orang ramai, tapi menjadi public park, dan kita gantikan dengan tanah-tanah lain yang boleh dibangunkan oleh MRCB yang saya rasa lebih fair daripada kita cram everything kat sana. Nanti dia akan jadi kawasan congested ataupun kawasan yang sesak di negeri Selangor, di mana di sana pula MRCB akan menyiapkan LRT 3.
Kita ada sedikit persamaan sini sebab waktu saya upgrade Stadium National Complex Sukan Bukit Jalil untuk Sukan C, kita buat land swap dengan MRCB juga, dan akhirnya berjaya, dan mereka telah buat dalam tempoh masa yang agak singkat. Tapi advantage Selangor adalah you dapat buat daripada ground zero lah. Maksudnya dapat roboh. Saya hanya ada cukup masa untuk buat renovation saja, refurbish. Juga track record dia bersama dengan Stadium Nasional Bukit Jalil, melihat bagaimana dia convert Bukit Jalil menjadi tempat yang lebih atraktif dan nampak lebih menarik. Itu saya rasa mereka qualified untuk buat, dan terbukti, bukannya baru mencuba-cuba. Last sebelum kita take the first break, Yang Mak Berhormat, ni masih lagi antara fokus utama manifesto yang telah diumumkan. Tadi Syahrir dah buka cerita tentang sukan ni. Saya dah baca semualah. Saya rasa banyak yang agak realistik. 100,000 peluang pekerjaan, perbadanan baru, rel kereta api. Okay, interesting. Tapi membantu pasukan Merah Kuning misi menang Piala Malaysia Liga Super menjelang 2025 dan Piala AFC pada 2027. Come on, man. Really? Saya pernah jadi manager yang memenangkan Piala Malaysia pada tahun 2015 dan masuk final 2016. Dan sekarang situasi pasukan juga mendapat tempat kedua dalam Liga Super. Tahun lepas kita layak ke final Piala Malaysia. Sebenarnya itu agak doable. Kalau setakat Piala Malaysia 2025, mungkin Liga Super tu kita perlu beef up lebih sikit lah. Kita perlu tambahkan, dan sebenarnya kerajaan negeri bagi full trust kepada pengurusan PKN Giant FC ataupun Selangor FC untuk tersasul PKNS untuk ni dengan dana yang saya ingat agak sustainable tiap-tiap tahun. Cuma pemilihan pemain dan daripada masa ke semasa Cheng Ho memainkan peranan yang sangat vital sebenarnya dalam menaikkan pasukan. Datuk Seri kena faham yang tanya ni saya KS je, tapi dalam kapasiti dia lain. Ahli lembaga pengarah JDT. Tapi nak tanya dia patut declare awal sebenarnya. Just last. Pasal ni. Adakah Selangor FC mampu untuk dibiayai tanpa bantuan daripada kerajaan negeri? Ever? Soalan juga orang ditanya, adakah JDT mampu? Tak. Bukan JDT. Saya yang tanya soalan dulu. Ini podcast saya. Akhirnya dia akan kembali ke situ. Akhirnya dia kena ada pattern yang mampu membayar. Setakat ni, satu pasukan yang boleh berdiri sendiri satu masa dulu ialah Kelantan dengan Ramalingam. Siapa nama dia lupa. Kevin. Antara itu yang paling sukses. Tapi itu kadar perbelanjaan sekitar 10 juta. Dan now is more. 400,000 sekarang ni 10 juta anda hanya layak bermain di Liga Perdana. Liga Super mesti 15 juta ke atas. So buat masa ni saya rasa kerajaan kena memberikan sokongan. Sebab tu portion di dalam Selangor FC tu meletakkan anak-anak syarikat sebagai shareholder. Sebab kita nak bagi nilai dan value. Macam PKNS dan juga MBI ada nilai share di sana. Sampai masanya nanti value dia akan sampai. Cuma ekosistem kita belum sempurna sepenuhnya. Okey, kita akan break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama dengan Yang Mak Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri. MB, kita nak tanya sikit berkenaan dengan manifesto yang tadi kita dah cakap perancangan MB sikit, kita touch on manifesto Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan BN sekarang ni, PHBN sekarang ni. Kita tak boleh lupa BN. Kita boleh sentuh nanti tapi sebelum kita pergi kepada BN, kita nak cakap tentang manifesto PN yang telah pun diumumkan, di mana pengurusi PN Selangor Datuk Seri Azmin Ali telah janji Selangor akan jadi super smart state jika PN menang. So banyaklah dia punya super smart state, pelaburan berkualiti tinggi, teknologi, seterusnya cipta 100,000 pekerjaan, sama macam apa yang Datuk Seri sebutkan tadi. Dan Datuk Seri telah kata bahawa ini manifesto yang disalin tampal, copy paste. So apa maksud Datuk Seri salin tampal?
Ya, saya percaya bahawa sebahagian daripada program-program yang ditawarkan itu telah dibuat. Saya ambil contoh, bantuan untuk anak-anak kafar. Itu bukannya kita tawarkan, kita dah buat pun dalam penggal yang lepas, 2 tahun berturut-turut. Itu contohnya. Dan memperkenalkan program bantuan. Bantuan tu memang kita telah perkenalkan dengan program bingkas 300, cuma dia tambah sikit jadi 400. Itu yang saya percaya bahawa core kepada tawaran-tawaran mereka bukan program ekonomi, sebaliknya adalah program-program dalam bentuk pemberian yang menjadi citra dan ciri Azmin. Sebenarnya memang saya mengubah sikit paradigma pemberian masa selepas jadi Menteri Besar dengan selalu saya sebutkan zaman Khalid istilah dia merakyatkan ekonomi. That's why dia try to share apa yang dia ada. Zaman Azmin dia sebut peduli rakyat. So maknanya dia akan beri dan juga try fulfill apa yang rakyat perlu dan rakyat mahu. Tapi saya menekankan aspek sustainability di mana bantuan tu kena selesaikan masalah rakyat. Tapi kalau saya nak sebut tentang manifesto PN, mereka tidak ada kesungguhan daripada segi aspek pembangunan dan juga pembugaran ekonomi. Kalau kita lihat, dia hanya sebutkan tentang pemulihan sebanyak 2 bilion. Tapi tawaran-tawaran yang kita kemukakan, sebagai contoh rel ke utara Selangor, rel daripada selatan Selangor ke kawasan Putra Heights, itu akan membugarkan ekonomi di samping pembukaan bandar-bandar baru dan juga menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sumber daya tarikan untuk program-program ekonomi masa depan. Bezanya PN dalam program ekonomi ialah mereka nak tarik pelabur luar datang yang berteknologi tinggi. Tetapi isu besarnya, adakah kita mempunyai sumber manusia yang berkelayakan untuk mengisi ruang itu? Itu yang saya rasa agak lompong dalam situ. Tapi copy paste terhadap apa yang kita buat tu saya agak memang akan berlaku sebab kita kenal juga siapa-siapa yang di belakang membantu Datuk Seri Azmin untuk manifesto itu. Nak lari kejap KJ dan Datuk Seri daripada manifesto tu kita datang balik. Tapi saya tertarik apa yang Datuk Seri sebut, sustainability. Berbanding dengan mungkin Khalid dan juga Azmin. Isu sustainability tu juga barangkali yang menjadi asas kepada tuduhan dakwaan Azmin bahawa bawah Datuk Seri Kerajaan Negeri Selangor ni tak belanja dia punya rizab. Yeah. Dia tak belanja dia punya pendapatan. Faktanya, kalau tak silap saya lah, zaman Azmin dalam 3 bilion setiap tahun yang dibelanjakan. Bawah Datuk Seri turun dalam 2.5 bilion, 2.1 bilion. Those are facts, those are audited accounts. Bagaimana Datuk Seri respon kepada dakwaan bahawa dalam membanggakan diri untuk menaikkan rizab, ini klaim dia lah kan, sebenarnya Datuk Seri menganaktirikan ataupun kurang spend kebajikan rakyat negeri Selangor? Saya gunakan data yang kita ada untuk program-program kebajikan negeri dalam tempoh 5 tahun, saya belanja lebih kurang 2.3 bilion. Azmin berbelanja sekitar 1.3 hingga 1.4 bilion. Maknanya ada beza 1 bilion daripada apa yang dibelanjakan oleh Azmin untuk kebajikan. Cuma yang signifikan mungkin ialah dalam pemberian air. Dan akhirnya mereka mengakui bila menawarkan pemberian air pada pendapatan tertentu, kita memberikan pemberian air pada pendapatan tertentu sebab sustainability urusan air ini juga kena dilihat kepada kemampuan syarikat. Sebab menjelang tahun 2018-19, kerajaan negeri tidak lagi membelanjakan sepenuhnya untuk air percuma. Separuhnya diletakkan kepada syarikat. So, kalau ikut cash flow yang kita bentangkan kepada PAAB, syarikat air Selangor akan mula menjana keuntungan menjelang tahun 2029. So, lepas itulah baru saya kira 200 juta nilai untung yang kita anggarkan tu boleh dikembalikan. Tapi itu pun sekarang kita buat di saat kita nak ganti pipe. Kita kena maintain kita punya treatment plant, kita juga kena membuat projek-projek tertentu. Kita belanja 300 juta sebab COVID-19 lah. Sebenarnya kita launch 2020, 2022 baru berjalan, 2021 hujung baru berjalan untuk divert kalau berlaku pencemaran. Dan projek tu akan siap menjelang tahun ini, bulan 10, di mana kaedah dia kalau pencemaran berlaku, kita divert water dan reservoir ataupun simpanan air kita akan masuk ke treatment plant kita dan mungkin dalam tempoh seminggu pun kalau pencemaran itu berterusan kita boleh handle. Itu contoh bahawa perbelanjaan kita tetap buat. Yang Azmin yang besar berbelanja saya kira adalah melunaskan janji Khalid untuk membuat jambatan ketiga Kelang. Itu saja beliau belanjakan dekat 400 ke 300 juta, 300 ke 400. Tapi saya belanja, cuma persoalan COVID berlaku dan kita terpaksa ni.
COVID pun saya belanja 1 billion. Maknanya saya spend more. Cuma how we spend, bagaimana kita spend tu yang jadi pertikaian. Kita tadi sebut tentang manifesto yang disalin tampal ni. Tapi kalau saya tengok, dan Datuk Seri pun kata tadi berkenaan dengan air percuma dan sebagainya, banyak sebenarnya inisiatif yang kalau Datuk Seri tuduh PN salin tampal, ada juga benda yang Datuk Seri buat yang juga menjadi kesinambungan. Saya tak guna copy paste lah. Ya, Datuk Seri sini saya buka portal rasmi Kerajaan Negeri Selangor, perkhidmatan di bawah Iltizam Selangor Penyayang. Ini Datuk Seri punya lah. Bracket dahulu inisiatif peduli rakyat, IPR. Dan disebut sendiri bahawa ini adalah kesinambungan polisi dan program Negeri Selangor di bawah Azmin. Dan bila saya tengok kepada senarai bantuan 2018 yang Azmin buat sewaktu dia jadi MB, contoh air percuma, hadiah pengajian IPT, pusat tuition, skim bantuan, tadika, belia, skim rumah Selangorku, skim peduli sihat. Banyak benda yang telah yang Ahmad Muhammad teruskan, jenamakan semula, buat some adjustment here and there. Jadi komen yang mengatakan bahawa salin tampal tu mungkin agak tak adil sebab Datuk Seri juga bawa banyak benda yang dia start dulu. Ia sangat adil kerana mereka mempropagandakan Selangor Baru. So that's mean kalau dia nak sambung saja, buat apa dia nak kata Selangor Baru? It's just a propaganda kosong lah yang nak dikatakan, maknanya ataupun salah tema untuk ni. Maknanya kalau kesinambungan, experience kita lebih baik dan kita telah mengutamakan serta memperkenalkan program-program ni sedari awal. Ia bukan personal program Azmin ataupun Khalid ataupun saya. Saya lihat ia adalah kerjasama berpasukan sebab memang ia adalah idea yang dicetuskan secara berpasukan. Jadi MB tak menolak jasa dia masa dia jadi Menteri Besar lah. Cuma nak mempersoalkan dia punya janji ni bukanlah benda yang baru. Bukan benda baru. Maknanya kalau dia kata Selangor Baru, itu memang totally flop. Memang flop. Memang mana ada yang baru, cuma nak sambung saja dengan tambah sikit beef up 1-2. Tak ada benda yang baru. Kalau dia kata Invest Selangor akan membawa pelaburan, itu memang Invest Selangor bawa pelaburan sejak dulu yang berteknologi tinggi. Kalau nak banding saya dengan dia, saya teruskan Selangor International Business Summit, tapi ada benda baru kita lancarkan Selangor Asia sebagai contoh. Sebagai contoh, Selangor Asia. That's a new thing. So tokok tambah lah. So ada tokok tambah dan ada penambahbaikan. But was he a good MB? Siapa? Azmin. Dalam certain aspect, yes, he's a good MB. Tapi sebab ciri kaedah dia tu mentadbir secara micromanage. So kadang-kadang dia akan membuat keputusan yang agak lambat dan sangat berhati-hati sebagaimana membuat kira-kira matematik. Bukankah sebab dia mathematician, dia buat dia keputusan dengan sangat teliti, detail. Tetapi untuk mentadbir sebuah negeri yang sangat besar ataupun menjadi Perdana Menteri Malaysia, kalau attitude itu, sebab dia bercita-cita je Perdana Menteri, tak salah pun. Okay. Tak salah. Cita-cita free Cita-cita. Saya pun bercita-cita juga. Semua cita-cita. Tapi maksudnya untuk jadi seorang pemimpin, kita kena bagi trust kepada orang bawahan dan juga kepada pasukan. Dengan trust itulah sebenarnya kita boleh ke depan. Kalau saya lihat dia masih lagi mengekalkan kaedah micromanage sebagaimana yang saya kenal beliau, so mungkin itu akan menghalang cita-cita beliau. Kita cakap pasal manifesto dalam 3-4 minit ni. Tapi pandangan Tok Sri sebagai orang politik, sebagai orang yang kenal rakyat Selangor, penghuni Selangor, bila compare dua-dua manifesto yang dikatakan agak serupa ni, in the end, adakah Tok Sri rasa keputusan PRN Sabtu depan akan berhubung kait banyak dengan manifesto ataupun sebenarnya tak? Sorry sir, pandangan saya manifesto untuk kali ni bukan game changer lah. Dia adalah perbezaan dia sikit, tapi bukan nak kata lebih kurang sama, tapi dia bukan game changer lah. Dan saya nampak memang tak ada. Tapi kalau saya nak cetuskan perbezaan, planning ekonomi. Kita ada Greater Klang Valley sebagai contoh, laluan rel kereta api, pendidikan sebagai asas, Sabda Sabak Benam Development Area. Sebab kita ada rancangan Selangor pertama sebagai base. So in term of memajukan ekonomi, saya rasa kita lebih jelas, lebih tepat dan lebih ada daya saing compare dengan manifesto pemberian. Tapi Datuk Seri ni politik, ini kempen pilihan raya. Kalau kita tanya 10 orang Selangor pasal ni semua yang Datuk Seri sebutkan tadi, berapa ramai yang agak tahu perbezaan yang disebutkan tadi?
Ya, saya juga tak nak nafikan ada ramai orang yang boleh membaca dan boleh mempengaruhi pekerja-pekerja dan juga semua masyarakat. Sebab kita kena faham juga tak semua orang cuma nak menagih duit. Dan sebab itu saya percaya bahawa program yang sama tu mungkin menarik. Ada orang kata game changer. Tapi KJ sebut tadi memang bukan game changer pun. Cuma yang game changer saya rasa kepada business community, kepada orang yang nak majukan negeri ni, ataupun lihat Selangor ada plan kemajuan, I think PH dan BN ada plan yang ironi dia, Datuk Seri. Saya tengok contoh survey lah. Kita orang politik ni baca survey separuh mata je lah. Tak percaya bulat-bulat. But actually, the game changer in Selangor is you. Your problem is that you tak menonjolkan diri. Berpasukan, you are the game changer. Mungkin, tapi betul jugalah. Mungkin saya kurang menonjol sebab tu saya keluar sekejap ni. Good answer. Macam dia boleh baca bola tanggung kan. Tak, itu memang itu selalu kritikan kepada saya. Tapi itu saya. Sebab bila saya datang jadi menteri besar, antara advice kata dia be yourself. Be yourself. Dan saya jadi diri saya lah. That's I think my strength. You know who said that? Sanusi. Anyway. You should have a clip. Yeah. Be yourself. Guys, can we do the clip? Be yourself. Yourself means Selangor from be yourself. Okay, MB, kita nak pergi ke isu-isu hangat boleh? Boleh. QPRN. Isu PRN dulu? Lepas Sanusi. isu hangat. Yeah. Okay, go. Tak, okay. Kalau Datuk Seri katakan, tak, apa yang KJ cuba bawakan tadi, game changer untuk Sabtu depan, Datuk Seri. Ya, ya. Okay, if you can be the game changer, mungkin ada 7 hari lagi. Ya. Tapi selain daripada Datuk Seri sendiri, apa yang Datuk Seri nampak, kalau bukan manifesto, what is going to be the decider yang menyebabkan PHBN menang ataupun jatuh ke tangan perikatan? Saya rasa stability akan jadi satu pertimbangan dan kuat dikempenkan. Dan saya lihat unity government ni kalau betul-betul dapat bergerak ke depan dengan kejujuran dan keikhlasan masing-masing, sebenarnya dia akan mencipta satu naratif baru kepada pemuafakatan politik di Malaysia. Sebagaimana Tun Razak menciptakan Barisan Nasional. Barisan Nasional at peak ada 14 parti kan dalam kan? Yeah. Ada 14 parti dan sekarang kita ada 19 parti. Walaupun dia baru bermula, saya tak naklah menjual mimpi terlalu sangat. Tapi kalau ni berbeza dengan naik Presiden PKR seorang lagi. Unity ni boleh jadi unity ni memang kita banyak perbezaan sebab tu Parti Keadilan. Sebab tu kita unity ni boleh jadi satu yang intact dan juga boleh satu coalition yang boleh bertahan 50 tahun ke depan. Wow. Okay, kita akan kembali kepada isu tu. Isu tu agak controversial. Cuba je dalam HPRN still. Just a bit more. Bukan nampak kalau soal unity government dan sebagainya dan coalition dengan Barisan Nasional. Kalau saya tengok sekali mungkin saya salah. Tapi kempen seminggu pertama ni banyak fokus ke kawasan-kawasan macam Hulu Klang, macam tapi tak banyak lagi di utara Selangor, tempat-tempat yang risiko Perikatan Nasional menang. Yeah. Adakah Pakatan Harapan Selangor, PHBN Selangor dah macam give up those seats? Nampak macam give up. Macam PM belum lagi pergi Sabak Penam, belum lagi pergi Sungai Besar ataupun akan pergi? Akan pergi. Saya sendiri pun akan pergi. Sebab KJ dah kata saya game changer tadi. Jadi saya dah pergi pun Kuala Selangor baru ni 2 kali. Kuala Selangor dalam tempoh kempen, sebelum kempen dah 2-3 kali sampai ke Tanjung Karang, tempat PKR bertanding. Dan saya rasa kalau betul-betul yang apa saya sebut sebelum tadi berjadi, sebenarnya kita akan dapat capai sukses. Kalau kita punya 1 tahun sebenarnya, saya percaya dia punya wave ataupun dia punya trust itu akan lebih besar. Tapi nampak macam PH is on the defensive sikit. You're not attacking seats yang Perikatan Nasional are favourites. You are defending your turf. Adakah fair yang saya sebut tadi? Tidak ataupun juga, memang your strategi macam tu? Kita strategi begitu. Utama kita kena selamatkan kawasan kita dulu dan untuk pastikan semua berjalan dengan baik. Kita tak nak terlalu ambitious sehingga kita masuk ke teritori orang, kubu kita tidak terjaga. Okay. Kita akan kembali kepada isu pilihan raya nanti. Kita akan break seketika dan kita akan kembali untuk bincang beberapa isu yang hangat, termasuklah PJD, Hutan Simpan Langat dan juga Selangor Maritime Gateway. Kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama Yang Amat Mohd Menteri Besar Selangor. Datuk Seri Amir, antara isu yang
barangkali akan menjadi isu pilihan raya jugalah. Adalah isu PJD Link yang saya tertarik kerana nampak selama ini, sebelum-sebelum ni Datuk Seri, kalau saya betul lah baca, agak sokong projek ini. Melihat bahawa ia boleh menyuraikan kesesakan trafik. Kita sedia maklum PJD Link ni dulu KIDEX kan. PJD Link dia menyediakan sambungan kepada 6 lebuh raya sedia ada. Dia boleh membantulah, malah memetik laporan DH, nampak Datuk Seri juga sebut bahawa ada penduduk yang membantah, tapi ada juga penduduk yang menyokong projek PJD Link ni. Jadi timbul teki-teki apabila Datuk Seri pada minggu lepas seolah-olah nak batalkan projek. Kemudian nampak Datuk Seri pula pada malam hari yang sama buka jalan balik, mengatakan kalau projek itu boleh melepasi penilaian kesan sosial SIA, sebab setiap projek ni dia ada EIA, SIA, TIA kan. Nampak Datuk Seri kata okey, setakat ini off, tetapi kalau the developer boleh fulfill conditions untuk EIA, TIA, SIA ni, boleh on balik. Kalau nak sahkan Datuk Seri, dikeluar sekejap, PJD Link ni boleh on ke tak boleh on? Setakat ni off. Setakat ni off. Setakat ni off sebab akhirnya mereka tak dapat fulfill kepada SIA. TIA dan juga EIA saya boleh sahkan sebenarnya itu memenuhi kepada permintaan. Apa antara lain dalam SIA, Social Impact Assessment, yang dia tak memenuhi? Saya tak tahu detailnya, tapi report daripada perancang Malaysia at Selangor memberikan bahawa mereka tak menepati kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh penduduk, kebisingan, isu tentang jarak di antara pylon dan juga perumahan dan sebagainya. Sebab ini akan memberi kesan kepada kualiti kehidupan masyarakat Petaling Jaya. Sebab itu kriteria SIA itu jadi satu titik, dan selaku kerajaan yang terbuka, sebab itu saya sebutkan, saya tidak tolak langsung. It's not just refer to PJD Link. Maknanya lain-lain pun, you come back to us, bagi tahu kita akan handle benda ni macam ni. Please engage balik dengan penduduk, follow through the process, dan dia akan boleh lepas. Ada permintaan sebenarnya daripada masyarakat di Puchong. Sebenarnya yang saya sebutkan tu masyarakat di Puchong agak positif. Cuma di Petaling Jaya, terutama Seksyen 16, 17, 14, 12 takut itu dekat sangat dengan kawasan dekat sangat dengan perumahan. Kawasan. Dan bila tengok alignmentnya kembali dan juga respon daripada public engagement tu, nampaknya perkara tu akan menimbulkan downgrade kepada kualiti kehidupan masyarakat. Jadi kalau diperbetulkan alignment dan sebagainya, dan lulus SIA tu boleh dipertimbangkan semula. Hal itu memang kita jadi pendirian kita. Sebab bila dia datang, yang menyebabkan kita benarkan ataupun membuat keputusan baik, kita terima cadangan ini sebab pusat dah memberikan sedikit permission. Kita cakap engage dengan penduduk lah. Buktikan bahawa you bukan KIDEX. Kalau highway ini kembali jadi seperti KIDEX, so kerajaan konsisten dengan keputusan 2016 dan 2015. So, kalau PJD ni memang tak jalan dan peneraju projek ni pun dia give up, dia tak nak buat perubahan kepada alignment dan sebagainya, apa alternatif untuk selesaikan kesesakan di kawasan ni? Akhirnya kita kena kembali kepada pengangkutan awam. Saya terpaksa menambah jumlah bas dan juga micromobility. Sekarang kita dah mulalah kumpul ataupun sebagainya. Responnya belum begitu positif. Saya ingat saya nak kena tambahkan sikit lagi jumlah laluan ini, sebab bas ni kadang-kadang kita juga terperangkap dengan syarikat pengendali bas. Mana-mana laluan yang telah ada syarikat pengendali bas tak boleh lalu. Macam bas percuma Smart Selangor. Jadi kita terpaksa negotiate. Tapi kalau micromobility yang kita buat itu, saya ingat itu solusi, sebab dia sediakan first mile to the last mile lah untuk pengangkutan awam. Okay. Adakah PJD ni, last pasal PJD ni, sebab kalau tak silap saya, SIA, TIA dengan EIA ni dah jalan beberapa bulan dah. Tapi cuma timing dia. Itu baru dalam sebulan lebih sampai kepada Plan Malaysia, dan bila kita refer, mereka kena buat rujukan-rujukan dan akhirnya mereka kata tak melepasi daripada syarat-syarat yang diberikan, dan kita kena announce juga. So bukan sempena pilihan raya lah. Bukan sempena sepenuhnya pilihan raya. Sepenuhnya. Thank you for being honest. Thank you for being honest. Oh, thank you for being honest. Thank you for being honest. Yeah, that's refreshing. Yes. Yeah. Syaril dulu jadi ketua pemuda Kuala Langat. Sebelum diusir. Ya, sebelum di whatever. Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Yes. Antara isu yang hangat juga dalam penggal 5 tahun kebelakangan ini.
Jadi sepaham saya benda ni dah tak jadi isu lah, sebab dah ada gazette semula. Mungkin just nak kongsi Datuk Seri apa sebab it was even degazetted in the first place. Mungkin one last chance for you to explain. Sebab kita melihat trend pembangunan. Sebab trend pembangunan di Selangor ni memang bergerak ke arah selatan. So kawasan-kawasan sana bergerak ke arah selatan, jadi kita juga ingin membuka kawasan-kawasan pembangunan terhadap permintaan di sana. Kalau kita lihat sebelahnya itu Gamuda Curve. Tak jauh daripada situ adalah Rimbayu. The whole stretch itu dulu adalah hutan. Betul. Tapi setelah mengambil kira banyak pandangan, jadi kita kekalkanlah 1,000 ekar lebih itu. Dan ini bukan soal macam PJD Link, ini memang off. Memang totally off. Saya rasa totally off. Forever off. Tapi isunya juga saya rasa dengan ada kerjasama federal dan state ni, saya nak buat replanting. Sebab sebahagian kawasan-kawasan tu dah berdepan dengan kebakaran. Sebab dia pit soil kan. Jadi dia kalau terbakar memang Tok Sri dah masuk. Saya dah masuk itu. Waktu jadi ketua muda kita nak ambil video kan. Memang tanah gambut lah. Tanah gambut. Tahu besar kan. Tapi itu hutan tanah Selangor ni agak unik sebab kita ada simpanan hutan tanah gambut terbesar di Peninsula. Yang paling besar di Sabah. Jadi hutan Raja Muda Musa dan di sana. So saya ingat akhirnya kita mengambil perkiraan tu. Selepas juga mengambil syarat-syarat bahawa pembangunan nanti harus mengekalkan perhutanan dan sebagainya. Tapi saya ingat lebih baik kita buat keputusan patah balik daripada kita meneruskan something yang akan jadi burden kepada masyarakat. Dan dia carbon sink yang cukup bagus. Yes. Di situ. Cik Sri, PJD dah selesai, hutan simpan Langat Utara pun dah selesai. Kita tak payahlah bangkitkan sejarah kenapa in the first place. Never mind, it's okay. Ini berkenaan dengan Gerbang Maritim Selangor. SMG, Selangor Maritime Gateway Project. Yes. Kalau saya buka dia punya website ni, Gerbang Maritim Selangor adalah satu master plan yang meliputi 88,000 ekar tanah sepanjang 56 kilometer Sungai Kelang, dan antara lain adalah projek pembersihan sungai, tetapi juga projek untuk membangunkan kemudahan-kemudahan seperti taman awam, Grand Bazaar, resort dan juga perumahan. Baru-baru ni isu ni ataupun projek ini telah pun menjadi sedikit kontroversi, Datuk Sri, sebab best friend Datuk Sri iaitu Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah, telah pun keluarkan kenyataan yang telah pun Datuk Sri menafikan dan Berjaya Land sendiri iaitu syarikat yang dituduh pun akan bawa Sanusi ke mahkamah yang menyatakan bahawa Sanusi tuduh Selangor Incorporated telah menjual 55% dalam Menteri Besar Incorporated telah menjual 55% dalam sebuah syarikat anak syarikat MBI kepada Berjaya Land, dan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Tidak benar. Memang tidak benar kan? Terus Sanusi dia memang saya setujulah patut disaman sebab dia buat kesilapan. Dia buat kesilapan. Sebenarnya Berjaya Land tidak membeli syarikat yang seperti mana yang dituduh, tetapi ada JV antara Berjaya Land dan juga Landasan Lumayan Sdn Bhd, iaitu Menteri Besar Menteri Besar Diperbadankan Selangor punya anak syarikat, di mana ada JV yang juga dinamakan sebagai Landasan Lumayan Berjaya Sdn Bhd. Agak confusing, nama dia hampir sama. Di mana syarikat tersebut, JV itu 55% Berjaya bawah Tan Sri Vincent Tan dan 45% di bawah LLSB, anak syarikat MBI Selangor. So tang tu Sanusi dia confuse sikit lah. Tetapi persoalan di sini adalah Vincent Tan, iaitu pengurusi kepada Berjaya Corp, telah membuat kenyataan bahawa JV ini yang dikuasai oleh Berjaya Land 55% akan membuat pembangunan perumahan di sekitar gerbang ini ataupun di along the banks of the Klang River, di mana ada nilai pembangunan gross development value sebanyak 10 bilion ringgit sepanjang 8 tahun. Ini yang menjadi persoalan MB. So
ramai yang cakap Sanusi dari segi teknikal memang dia silap, tetapi Berjayaland memang ada JV dengan anak syarikat MBI yang mana telah MBI dan telah pun seolah-olah diberi kebenaran untuk membuat pembangunan tersebut. Okey, kalau panjang sikit boleh tak? Sebab Ya, tak apa. Sila. Benda ni, ini adalah imajinasi Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid pernah mengatakan bahawa pembangunan semula Sungai Kelang. Inilah sebenarnya. Dan SMG ini adalah di-launch oleh Azmin. Tapi hanya dilaksanakan oleh saya. Okey. Jadi itu adalah continuity kepada apa yang telah dilaksanakan, cuma kaedah. So dulu arwah Tan Sri Khalid sebenarnya tak ada apa pun kecuali imajinasi dan juga beberapa bayangan. Dan saudara Azmin melantik Landasan Lumayan. Bukan saya lantik. Landasan Lumayan dilantik oleh Azmin. Anak syarikat MBI. Diform pada tahun 2016. Untuk jadi master developer. Untuk master developer. Okay. Ia dipilih dan dilantik oleh Azmin. Dan satu-satu perkara yang dibuat oleh Azmin ialah memberikan hutang kepada syarikat itu 45 juta. Untuk melakukan pembersihan dengan memerangkap sampah. Sebanyak 731,000 tan. Itu sampah. Buat perangkap sampah tu lah. Buat perangkap sampah. Yang Coldplay tu lain. Tu tambahan. Tapi dulu memang kita dah buat perangkap sampah. Dan sekarang perangkap tu dah mengumpulkan begitu banyak tan sampah. Dan sebenarnya kualiti air Sungai Kelang dah meningkat. Buktinya Sungai Rasau kita akan boleh ekstrak air ataupun abstrak air nanti bila loji rawatan Sungai Rasau dapat buat. Dulu level 5, sekarang level 3. Dan sebab itu kalau pertikaian yang disebut bahawa syarikat tu tak berkemampuan, memanglah sebab syarikat tu tak buat apa bisnes. Hanya diberikan 45 juta sebagai hutang untuk buat proses pembersihan. So saya sebutkan bahawa saya nak unlock tentang potensi-potensi yang ada. Tapi untuk menggerakkannya, kalau kita menggunakan dana awam sahaja ataupun dana MBI, kita juga ada limitasi. Jadi kita perlu menjemput suntikan daripada pelabur-pelabur. Dan kita telah membuat RFP dengan menilai lebih kurang 80 syarikat selama 8 bulan. Semenjak daripada tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan tidak ada yang boleh menepati permintaan ataupun garis yang disiapkan oleh MBI. Dan kemudian Berjaya datang dan bersedia untuk membiayai dan sebagainya bagi projek pembersihan Sungai Kelang termasuk dredging dan juga pembangunan kawasan sekitar situ. So on the record Datuk Sri, sebab kita nak berlaku adil kepada Datuk Sri juga, untuk makluman pendengar, RFP ini adalah request for proposal. Ya, dia berbeza sedikit dengan tender terbuka lah. Request for proposal ni adalah sebuah kerajaan meminta proposal daripada syarikat swasta dan proposal ni semua akan dinilai oleh pegawai-pegawai kerajaan. Betul Datuk Sri, di Selangor pun lebih kurang sama lah dengan MBI. Macam dulu kita buat di KKM, bukan saya yang nilai, kita buat RFP, kena hantar proposal sebelum sekian tarikh dan dia akan nilai semua secara adil dan juga secara telus. Apa yang Datuk Sri cakap adalah bahawa RFP telah pun dibuat tetapi tidak ada satu pun syarikat yang telah menghantar RFP daripada berpuluhan syarikat itu. Yang hantar ni sebenarnya sejak daripada 2009-2010. Sejak imajinasi Khalid dilontarkan dalam Dewan Negeri. Okey. Tetapi tidak ada satu pun yang telah menepati keperluan kerajaan negeri. Dan Berjayaland punya JV ini sebenarnya tidak datang daripada RFP tapi datang daripada proses yang luar daripada RFP. Mereka menghantar kemudian selepas proses RFP dibuat. Maknanya selepas kita maklumkan tidak ada yang layak dan dia datang balik request for proposal. Kita tak buka, dia datang proposal begitu dan saya suruh pihak MBI dan Jawatankuasa Teknikal untuk semak dengan menggunakan skim RFP yang lepas supaya kita fair lah. Walaupun dia lambat, mana tahu mungkin boleh berjaya. Dan dia bersedia sebenarnya untuk membiayai projek pembersihan itu untuk diteruskan. Daripada kita biarkan terus duit kerajaan mengalir untuk memungut sampah, syarikat ini kata dia bersedia pungut sampah di samping tanah ni nanti yang mana 45% still owned by Landasan Lumayan ataupun Landasan Lumayan masih lagi syarikat sebenarnya yang akan memegang tanah tu Landasan Lumayan. Landasan Lumayan dan dia tidak ada penyerahan kepada Berjaya pun. So sebab itu beberapa dakwan-dakwan itu sebenarnya telah dijelaskan bukan sekali.
dakwaan ini telah dijelaskan dalam Dewan Negeri bila ia dibangkitkan oleh Saudara Hilman daripada Gombak Setia. Dan saya percaya tuduhan-tuduhan ini hanyalah sensasi menjelang pilihan raya. Kalau tidak, ia telah dibuat 2 tahun setahun yang lepas. Dia hanya mencari dan ada gempak sebab nak kata Berjaya, Vincent, Tokek Judi dan sebagainya. So saya faham ini hanya tindakan politik. Tapi bila cross the line dengan tuduhan ada rasuah, ada penyelewengan, saya agak itu dah melanggar integriti. Saya rasa tidak begitu, MB, dan saya setuju bahawa dia tak cross the line dan tidak ada bukti sedemikian. Ini cuma soal lebih kepada tata kelola lah. Sebab nampak seolah-olah Berjaya dan juga Vincent datang macam MB sebutlah di luar daripada proses RFP tersebut, but I think you've explained that. Tapi yang kedua yang saya nak cakap, tadi pun cara tanya saya, takkanlah MB setuju untuk bagi tanah ini kepada syarikat JV ini. Dan saya kata no, dan Datuk Seri pun telah jelaskan, I know you, I don't think you would have done this. Cuma so the land is still with the land is still with the It's owned by the MBI. Cuma kebenaran untuk pembangunan itu diberi kepada syarikat JV bersama dengan Berjaya lah. That's what it is. Maknanya kalau tuduhan kata saya serah tanah tu memang sebenarnya, sebab itu saya mengambil keputusan kalau setakat dia kritik-kritik, kutuk-kutuk ni, saya suka ketawa dengan Sanusi ni sebenarnya. Kalau sesi Baja Raja-Raja, saya biasanya memilih serapan sebelah dia sebab kami boleh gelak sama-sama. Cuma yalah, dia dah mengatakan kita serah tanah dan sebagainya. Saya ingat bagi itu yang saya kata dia cross dengan tanpa bukti yang jelas. Sedangkan benda ni dah berulang kali diterangkan di dalam Dewan. Malahan saya pernah membuat satu press conference yang panjang di Parlimen sebaik ada tuduhan baru pada bulan Februari yang lepas. Tok Sri, dan ada asas kepada penilaian kenapa Berjaya Land boleh dapat 55% bergantung kepada apa yang dia perlu belanja. Asasnya sebab seluruh pembiayaan untuk pembersihan dan pembangunan itu Berjaya setuju untuk menanggung. Yang tak ada syarikat lain yang boleh buat? Tak ada. Dan setakat development cost tu besok financingnya akan dibuat oleh JVCO ke oleh Berjaya Land sendiri? Akan dibuat oleh Berjaya. Sebab Berjaya, antara syaratnya Berjaya harus menanggung development cost everything untuk pembangunan Berjaya yang ada di sana. Dan untuk menggerakkan projek tersebut, saya tak nak jadi macam orang yang nak mengulang-ulang benda yang sama tiap kali election. Saya malahan minta benda ni dibuat dengan cepat sebab saya rasa itu boleh menjadi game changer kepada ekonomi di sepanjang pesisir Sungai Kelang. Dan sebenarnya jarak jumlah ekar tanah tu tak sampailah 600. Saya ingat dalam 200 ke 300 ekar saja. Sebab benda ni bukan diputuskan di MBI saja. Ia dibentangkan dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negeri yang kemudiannya di-endorse oleh MMKN. Ya. Tapi Tok Sri, dalam politik ni kita kena berulang banyak kali. Saya sampai hari ni kena berulang soal vaksin, soal isu KBS pun saya sampai hari ni kena berulang. Sebab setiap kali ada news cycle, ada election cycle, benda sama yang akan dibangkitkan. So saya rasa quite clear. Quite clear. Terima kasih. Kita akan kembali selepas ini dan kita akan pergi kepada segmen politik, segmen yang panas dan hangat. Kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama dengan Menteri Besar Selangor. Datuk Seri, dalam segmen akhir hangat politik ni, mungkin kita mula dengan bukan dengan politician lain, tetapi dengan institusi yang dah tentu penting sebagai seorang Menteri Besar, iaitu institusi Diraja Sultan ataupun institusi Diraja Selangor itu sendiri. Macam-macam yang dipercakapkan di luar. Mungkin Datuk Seri boleh perjelaskan dengan in your own words, bagaimana hubungan bersama dengan Kebawah Duli Sultan Selangor. Alhamdulillah sangat baik, dan sebenarnya tuanku ni memang seorang yang sangat frank bila bercakap, dan saya selalu diberikan nasihat-nasihat oleh tuanku secara langsung, dan juga beliau ataupun baginda merupakan seorang yang sangat membaca dan membaca semua cerita politik dan blogs dan sebagainya. Dan dengan sebab itu sebenarnya kadang-kadang perbincangan saya dan juga tuanku dalam banyak bidang termasuk politik tu agak terbuka dan sangat frank lah. Sebab itu saya percaya hubungan saya dan istana tu tidak ada masalah apa-apa, walaupun cuba ada orang mempermainkan dan menggembar-gemburkan lah saya tidak dihadap, tak dibenar menghadap lah dan sebagainya. Tak betul lah. Tuduhan tu saya ada di sana. Antara ada saya tengok sebelum election mengatakan bahawa
saya tak dibenar menghantar tuanku. Saya ada di situ. Daripada pukul pagi sampailah tuanku berangkat sampai di tangga kapal terbang. Tapi alhamdulillah saya rasa itu bukanlah permainan politik yang saya nak layan. Ini seperti mana yang kita tahu, Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor boleh bicara mutlak kepaduli. Tetapi pada 12 hari bulan Ogos, sekiranya PHBN memenangi majoriti daripada 56 kerusi DUN Selangor, adakah Amiruddin Syari akan mengangkat sumpah sebagai Datuk Menteri Besar Selangor? Saya berkeyakinan setelah Datuk Seri Anwar dah announce 3 kali secara umum, termasuk dalam perhimpunan di pengumuman calon keadilan di Shah Alam. Cuma yang pentingnya kita kena menang lah. So first priority, first hurdle kena buat, iaitu pastikan menang dengan majoriti yang selesa atau simple majority paling kurang. So tidak akan dihasnikan? Saya tak berani nak cakap, tapi setakat ini saya yakin. Setakat ini saya yakin dia adun kawasan tempat rumah saya. Itulah. Jadi jangan jinx tu datang pada Datuk Seri. Alhamdulillah saya di Selangor, saya rasa jinx tu tak ada merebak. Tapi saya yakin setakat ni perbincangannya, tapi politik kita kena bersiap sedia walau apa sekalipun keadaan. InsyaAllah. Okay, Datuk Seri, kita pergi kepada yang lebih hangat daripada itu. Are you a gang cartel? Kartel ni tuduhan Cikgu Bat, sahabat Khairi dululah. Cikgu Bat dia kalah dengan saya. Tahu, dah tu dia marah. Tuduhan Cikgu Bat kepada geng Azmin, dan agak pelik dia sekarang ni dia mengaku geng kartel lah. So kartel ni adalah tuduhan yang pertama sekali dibuat oleh Zahid Ibrahim semasa pemilihan keadilan kepada pasukan Azmin Ali. Itu asal muasal, dan masa tu Cikgu Bat dan kawan-kawan lain attack geng kartel. Saya tak nak nafikan sejarah. Saya dalam tim Azmin yang sekian lama, saya pun duduk di bawah DUN dia sekian lama. Jadi dia nak nama kartel ke, geng Azmin ke, geng apa ke, masa tu memang saya geng dia, dan sejarah yang tak boleh dinafikan. Dia yang bawa Datuk Seri untuk menjadi Menteri Besar, betul? Saya dimaklumkan itulah dia yang mencadangkan nama saya untuk menjadi Menteri Besar, dan akhirnya sebenarnya bukan sepenuh-penuhnya, tapi yang permulaan memang dia. Kemudian sebagaimana proses biasa, akhirnya parti iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menamakan Azizah masa tu, Datuk Seri Wan Azizah menamakan saya sebagai salah satu daripada 3, dan dengan nama saya ada dalam 3 tu, kemudian nama saya diangkat. Itu secara teknikalnya, dan ada kenyataan yang dibuat oleh TPM masa tu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, yang mengatakan nama saya ada dalam senarai yang dihantar oleh parti untuk menjadi Menteri Besar. Kita sedia maklum sejarah bersama dengan Datuk Seri Azmin, dan kita iktiraf apa yang Datuk Seri MB tadi sendiri mengatakan bahawa memang dia ada membantu, dia mencadangkan dan sebagainya. Tapi apa yang tersirat dalam soalan KJ tadi, adakah Datuk Seri geng kartel, adalah satu live question. Kerana masih ada orang yang mempertikaikan kesetiaan, adakah Datuk Seri adalah Trojan horse dan sebagainya. Jadi mungkin kalau diizinkan soalan hangat sikit, Datuk Seri, adakah posturing Datuk Seri sekarang ni untuk betul-betul nampak menjauhkan diri daripada Azmin dan betul-betul bertentang dengan Azmin adalah keperluan politik Datuk Seri MB sendiri supaya senyap orang pertikaikan adakah sebenarnya you adalah masih ejen Azmin? Saya rasa 89% hal itu selesai bila saya menang di Gombak dalam pilihan raya umum yang lepas. Dan saya membuktikan pula pentadbiran 89%? 89% dah tak ada cerita lah. Maybe 87. Saja just plug number. Tapi maksudnya perkara itu telah selesai hampir sepenuhnya bila saya menang di Gombak dengan majoriti yang signifikan. Dan saya juga buktikan bahawa Kerajaan Negeri Selangor kekal intact ada Pakatan Harapan dan deliver dalam pilihan raya lepas 16 daripada 22 seat. Dan tak ada pertimbangan depan, belakang dan sebagainya. Adakah kalau nak tanya sekali lagi, adakah ini harga yang Datuk Seri terpaksa bayar untuk mendapat sokongan Datuk Seri Anwar, untuk dapat sokongan yang bukan kata ni lah, yang original ni, mainstream crew ni, untuk bagi kepercayaan pada Datuk Seri Amir? You had to pay this price and you had to disown betul-betul your relationship dengan Azmin. Ini bukan masalah lah, sebab
Saya anggap hubungan politik, hubungan sahabat dan rakan-rakan tu, dia bukanlah sampai ke hubungan darah yang sampai nak disown ataupun menolak. Jadi akhirnya bila kita berbeza banyak dalam perjalanan politik, pada masa-masa tertentu dia terpaksa jauh. Tun Mahathir dan Anwar dulu begitu akrab dan akhirnya sampai ke sudah tak selesai. Jadi saya rasa hal ini melibatkan beberapa perkara dan asas, dan walaupun saya bukan menteri besar, saya akui saya tak pernah setuju langkah yang dibuat oleh Sheraton Move kerana dia telah merosakkan fabrik politik nasional pada ketika itu. Okay, saya nak challenge Datuk Seri pasal Sheraton Move ni. Datuk Seri tidak setuju dengan langkah Sheraton sebab masa tu Selangor takkan tumbang. Tak cukup bilangan. Kalau Selangor cukup bilangan untuk tumbang pada waktu itu, pada waktu itu juga Datuk Seri akan ikut Azmin. Tidak. Tetapi oleh kerana tak cukup bilangan, dan Azmin pun adalah cerita kat orang, ni Amir ni tak apa, dia sleeper agent dulu, dia tunggu, lepas tu bila dah cukup, maka tumbanglah Selangor. Saya nafikan hal itu sebab 2 minggu, 3 minggu sebelum so-called Sheraton Move berlangsung, saya telah makan malam dengan Datuk Seri Azmin dengan beberapa sahabat. Beliau menjelaskan tentang langkah itu dan bagaimana. Itu pun dekat 90% berjalan kecuali Tun Mahathir tak ikut. Dan kita juga membuat semak timbang dengan beberapa pejabat Perdana Menteri, pejabat Tun dan sebagainya. Dan bila timbang memang kita anggap bahawa benda tersetuju. 2 minggu sebelum atau 3 minggu sebelum masa satu dinner tu, saya dah beritahu kepada Datuk Seri Azmin, kalau you buat benda ni, ada 2 perkara yang akan menimpa kamu. Yang pertama, kamu akan jadi scapegoat, dan yang kedua, you akan jadi punchback untuk orang marah. Dan itulah realiti yang saya lihat berlaku pada beliau, terutamanya sampai kepada pilihan raya umum yang lepas. So bukan sebab Selangor tak boleh tumbang pada waktu tu? Bukan. Selangor boleh tumbang tak boleh tumbang, sebenarnya boleh kalau nak buat. Bukan tak boleh. Tapi saya rasa dia satu perkara yang akan mengganggu gugat. Dan ketenangan politik Malaysia tu berlaku selepas pilihan raya umum. Sebelum pilihan raya umum tu orang petikai numbers, kerajaan pintu belakang dan sebagainya. So saya rasa itu sangat uncalled for lah kepada perjalanan politik nasional. Datuk Seri, sebelum kita tiba ke langkah Sheraton tu, banyak ketegangan yang sebenarnya wujud, seperti mana yang disebutkan tadilah. Dan antara ketegangan itu antara bekas mentor Datuk Seri, iaitu Azmin, dan juga Perdana Menteri sekarang lah, PMX. Datuk Seri Azmin dilihat memihak kepada Tun Mahathir, cuba pecah perintah dan sebagainya. Dan saya nampak akibat daripada langkah Sheraton. Dan sebenarnya sebelum itu juga agak ada bad blood lah antara PMX dan juga Azmin. Macam mana Datuk Seri transition daripada seorang yang dikenali sebagai camp Azmin kepada sekarang ni naik Presiden kanan PKR? Saya buktikan saya party man lah. I'm not a bad man, I'm a party man. Saya selalu sebutkan tu. Sebab akhirnya bila saya lihat saya menyertai keadilan based on the ideal. It's not because of Anwar Ibrahim, not even Azmin. Because of the ideal that I trust dan saya percaya kepada keadilan yang saya rasa progres untuk negara ini perlu kepada beberapa landasan-landasan itu. Dan dengan sebab itulah saya bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang nak bawa obor reformasi. Kalau nak sedikit ingkapan sejarah, saya dengan Datuk Seri Azmin ni sebenarnya masih dianggap baru. Terutama bila saya mula bertanding di kawasan Batu Cave pada tahun 2008. Saya menyertai parti pada tahun 2004, tak silap. 2004. 4 tahun lepas sambil belajar. Dan pada ketika itu saya banyak lebih bersama dengan saudara Izam. Selepas masuk dalam menang tahun 2008 sampai 2010, sebenarnya saya lebih rapat dengan Allahyarham Tan Sri Khalid. Saya dilantik menjadi Setiausaha Negeri Keadilan. Beliau adalah pengerusinya. Saya jadi pengerusi MSN, jadi Chief Division kepada Sukma dan sebagainya di bawah Tan Sri Khalid. Tapi bila rasa tertentu tu tak berapa sesuai, jadi saya
kena berbincang dengan Datuk Seri Azmin dan anggap mungkin Datuk Seri Azmin adalah direction ke depan untuk bawa reformasi. Tapi bila dia nak beralih arah dengan gaya politik yang dia percaya, saya anggap saya tak ikut. Sebab tu saya boleh jamin kalau saya tidak dalam posisi menteri besar pun, saya tidak akan ikut. Tuk Seri bercakap tentang ideal dan obor reformasi. Dah jelas apa yang berlaku dalam kata-kata dan ungkapan Datuk Seri sendiri. Tapi apa yang Datuk Seri kata tadi, stability politik berlaku selepas PRU 15. Tapi saya nak cuba combinekan kedua itu, iaitu soal ideal reformasi dan kestabilan. Bagaimana hubungan, bagaimana perasaan sebagai orang yang masuk parti PKR ni atas ideal, atas prinsip, bukan atas individu, melihat kompromi-kompromi yang Keadilan dan Pakatan Harapan sekarang ni terpaksa buat dalam kerajaan perpaduan? Kita tak kompromi dalam beberapa perkara. Perdana Menteri sangat insist terutamanya dalam isu korupsi dan sebagainya. Dan memang ini antara perkara yang terpaksa kita hadapi. Tapi dalam akhirnya, proses kita mempertahankan prinsip itu juga harus melihat masa depan negara dalam konteks yang lebih besar. Selepas pandemik COVID-19, ketidaktentuan politik dan sebagainya. Jadi nilai stability itu kita kekalkan, di samping elemen of reform tu kita harus laksanakan. Antara syarat yang kita bincangkan dalam Biro Politik dan juga Majlis Pimpinan Pusat Keadilan adalah supaya agenda reform atau agenda reformasi diteruskan di dalam pentadbiran Penggal yang ke-15. Tapi bagaimana nak bercakap tentang reform, Tuk Seri? Bagaimana nak mempertahankan statement Datuk Seri bahawa tidak ada kompromi? Apabila pelbagai contoh yang kita semua sedia maklum, lantikan GLC, soal lantikan kabinet, soal benda yang dicakap sebelum dan selepas PRU itu berbeza. Jadi bukankah lebih baik Datuk Seri honest macam mana honest tadi, iaitu yes ada kompromi, tetapi ini harga yang terpaksa dibayar? Yalah, pertama sebab saya tak terlibat dalam federal punya arrangement secara terus. Tapi bagi saya yang pentingnya stability negara tu jadi keutamaan sekarang. Kalau tidak ada kerajaan yang akan dibentuk selepas PRU. Adakah kita nak buat PRU lagi selepas 1 tahun? Sudah pasti tak boleh. Dan bila unity government dicadangkan, akhirnya UMNO adalah rakan kongsi yang enabler beberapa parti lain untuk join seperti GPS ataupun GRS. So di situlah saya rasa kita meletakkan keutamaan. Bagai bila kita berdepan dengan pandemik. Bila depan dengan pandemik, keutamaan kita handle pandemik. Okay. Dan keutamaan sekarang adalah stability politik. Ya, kalau nak dibentukkan kerajaan persekutuan, katalah kita, we give you the benefit of the doubt. Kita terpaksa tubuhkan kerajaan bersama dengan UMNO yang menjadi enabler kepada kerajaan ni, menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Tetapi itu nak membentukkan kerajaan persekutuan untuk mendapat kestabilan. Tapi tak semestinya itu disambung untuk pilihan raya negeri dan mungkin disambung untuk pilihan raya umum yang akan datang. Kenapa tidak buat keputusan untuk pilihan raya negeri ni seperti mana yang kita buat dengan Bersatu waktu pilihan raya negeri Johor dan Melaka? You go your own way, we go our own way. Siapa menang dia tubuhkan kerajaan lah. Tetapi ini lebih daripada menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah consummate the relationship. Okey, akhirnya pada ketika ini kita masih lagi perlu stability. Sebab formula yang saudara KJ sebutkan tadi adalah formula yang gagal. Formula bertentang duduk kompromi di peringkat pusat dan bertembung di Sabah, bertembung di Johor, bertembung di Melaka, mengakhiri dengan satu kerajaan yang tidak stabil. So akhirnya kita kena mengekalkan kerajaan stabil itu dan berdepan dengan pilihan raya untuk memastikan 5 tahun ini akan dijadikan 5 tahun yang stabil. So saya tanya soalan yang sama yang saya tanya Nik Nazmi tempoh hari. Kalau sekiranya lah dan ini hypothetical, UMNO terbukti pada PRN kali ini menjadi liability besar kepada PHBN dan sebahagian besar daripada kursi dibungkus habis. Adakah PH akan bawa liability ni sampai liability ni sampai ke PRU akan datang atas nama kestabilan ni? Sudah pasti atas nama kestabilan saya mahu negara mempunyai pentadbiran yang intact untuk 5 tahun lagi. Cukuplah cerita bertukar Perdana Menteri dan juga usaha-usaha menjatuhkan kerajaan
setiap tahun dan setiap sesi parlimen. Okay. Situ. Jadi apa hal sekalipun saya percaya bahawa macam Tok Mat Hassan kata no turning back. Saya rasa ini resepi sekarang untuk stability itu. Untuk pilihan raya yang akan datang, saya rasa ia perlu dibincangkan dengan lebih detail. Tapi kalau resepi itu melemahkan PH setiap hari, macam mana? Hoi sekarang ni terpaksa bawa benda tu. You are being weakened. I mean, kita friends kat sini kan. Yeah. I'm telling you, dekat Malay ground, ini kalau nak cakap game changer, manifesto semua tak payah cakap lah. Ini dia punya campaign dia. Ya, akhirnya kita kena menerima hakikat dalam satu gabungan kita akan tidak dapat semua. Tapi big picture tu kita kena kekalkan. That's why bila saya rasa bahawa kerajaan pusat dan kerajaan negeri harus seimbang ataupun harus selari. Kalau yang lepas-lepas tak perlu kalau di Selangor. Tapi now untuk economic recovery selepas pandemik dan pelbagai krisis, saya rasa ia perlu. Macam Grand Coalition di antara SDP dan juga CDU tahun 2005. Merkel jadi Chancellor. Hubungan SDP yang dah lama dan akhirnya dia kompromi. I think negara luar boleh buat, kenapa Malaysia tak boleh buat? Ya, tapi dia tak ada timbalan dan menteri macam tu. Anyway. Last question. Ya. Last question Datuk Seri. Okey lah, kita pun tahu ini adalah edisi khas untuk PRN. Yes. Jadi daripada 56 kursi, PHBN berapa kursi? Sekarang saya yakin dalam 38 ke 39. Wow, so maintain 2/3 tak ada hal. InsyaAllah kena kerja keras. BN berapa? BN maksimum 7. 7 daripada 12 yang diberikan. Jawatan timbalan menteri besar? Kemungkinan tak ada sebab ini antara perbincangan saya dengan banyak pihak. Kita kena bincangkan balik tapi setakat ni memang tak dibincangkan dan saya tak ada niat untuk. Dan dia bergantung pada Kebawah Duli juga kan? Sebenarnya bergantung kepada Kebawah Duli, tapi kalau ditanya logik selepas timbalan menteri besar dulu, sebab menteri besar kena dibagikan ruang untuk mentadbir. Kalau tidak, timbalan menteri besar sentiasa eyeing pos menteri besar, jadi dia insecure. So saya percaya pandangan tu. Saya rasa setakat ni tidak ada cadangan ataupun perbincangan tu, dan saya percaya belum diperlukan. Tapi kalau when we cross the bridge, dan kita akan discuss. Datuk Seri Amiruddin Syahri, Menteri Besar Selangor dan juga Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, terima kasih kerana tampil di Keluar Sekejap dan telah menjawab banyak soalan yang panas. Kami hampir sebaya, you're slightly younger than me, but I wish you all the best. Thank you. Saya kenal Amir for a few years already. I really wish you all the best. Thank you. Good luck for the election. Terima kasih. Okay, close sekejap. Okay.